Assalamualaikum dan selamat pagi Puan. Terima kasih kerana telah memilih saya sebagai salah seorang calon untuk ditemuduga pada hari ini. Baik, bagi menjawab kategori soalan khusus yang telah diajukan oleh pihak Puan berkenaan memperkenalkan diri, saya Nur Ani Syazwani binti Cik Jaafar yang berumur 22 tahun dan berasal dari Tasik Gelugu, Pulau Pinang, serta status perkahwinan saya adalah bujang. Saya merupakan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Dakwah dan Kepimpinan. Semasa pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya pernah menjalani latihan industri di Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang dan saya juga pernah menjadi seorang guru ganti dalam bidang pendidikan Islam di SMKA Perempuan Al-Masyhur. Oleh itu, sedikit sebanyak saya mempunyai pengalaman bekerja. Apa yang boleh saya lihat 5 tahun akan datang ialah saya telah menjadi seorang guru yang berwibawa dalam mendidik anak bangsa. Berwibawa yang saya maksudkan di sini ialah sifat atau keistimewaan sesuatu seperti saya dapat menggalas tanggungjawab yang lebih besar sebagai seorang guru. Hal ini kerana kewibawaan guru sangat penting dalam usaha melaksanakan tugas membimbing dan mendidik pelajar secara lebih berkesan. Saya juga mempunyai matlamat untuk meningkatkan peratus pelajar yang berjaya dalam peperiksaan melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. Sungguh rugi sekiranya saya tidak mempraktikkan ilmu yang saya ada semasa zaman belajar untuk diaplikasikan dalam pekerjaan ini. Sedikit sebanyak saya dapat membantu para pelajar dan lebih berjasa kepada masyarakat. Antara kekuatan yang terdapat dalam diri saya ialah saya suka bekerja dalam situasi yang mencabar supaya saya tahu potensi diri saya. Lagi banyak cabaran, lagi banyak perkara baharu yang boleh saya pelajari. Saya suka akan cabaran kerana cabaran inilah yang dapat menentukan kemampuan saya dalam melaksanakan tugas. Selain itu, saya juga seorang yang bertanggungjawab terhadap kerja dan saya akan memastikan kualiti kerja saya sentiasa terbaik bersama rakan-rakan sekerja yang lain. Saya melatih diri saya sendiri untuk bekerja dan siap tepat pada masanya untuk mendapatkan prestasi kerja yang terbaik. Seterusnya, saya juga mahir menguruskan masa saya dengan baik, cekap dan teratur sekaligus memudahkan saya untuk memberi tumpuan kepada tugasan yang seterusnya dan mampu mencari jalan penyelesaian kepada setiap masalah yang sukar kerana saya tahu setiap masalah itu ada cara penyelesaiannya yang tersendiri. Sekiranya saya mempunyai pelbagai kekuatan, namun tidak bererti saya tidak mempunyai kelemahan. Antara kelemahan yang terdapat dalam diri saya ialah kurang mahir menggunakan komputer dan tidak suka membuka email. Jadi, saya mengambil inisiatif dengan belajar menggunakan komputer serta teknologi yang terkini. Saya juga belajar untuk menggunakan aplikasi terkini untuk menjadikan kelas saya lebih menarik seperti membuat pengajaran menggunakan aplikasi seperti YouTube dan mengajak pelajar untuk membentang tugasan menggunakan slide PowerPoint. Saya merancang untuk terus mengikuti sekurang-kurangnya 2 kelas teknologi setahun untuk mengemasgini kemahiran saya. Kelemahan dalam diri saya yang saya sedari ialah saya tidak lancar dalam berbahasa Inggeris. Saya tahu penting seorang kaki tangan kerajaan untuk menguasai bahasa Inggeris kerana dapat memudahkan urusan. Atas kesedaran itu, saya telah mengambil beberapa kelas bahasa Inggeris dalam menambah baik diri saya dalam bertutur dalam bahasa Inggeris. Saya harap dengan usaha saya ini dapat memberikan penambahbaikan kepada saya bertutur dengan lancar dalam bahasa Inggeris ini. Tanggapan saya berkenaan dengan gaji adalah berdasarkan kelulusan yang saya miliki. Tetapi sebenarnya saya tidak kisah mengenai bayaran gaji kerana fokus utama saya kini adalah untuk memberi hikmat dan sumbangan yang baik di sekolah ini. Sumbangan atau inovasi yang boleh saya berikan ialah saya akan menggunakan kelebihan saya sebagai seorang guru dalam bidang pendidikan Islam untuk memastikan remaja zaman kini mampu memahami betapa pentingnya dan seronoknya mempelajari ilmu agama, di samping dapat meningkatkan peratusan pelajar yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab. Saya akan menjadi seorang guru yang berdedikasi dan berintegriti melakukan kerja seperti yang diamanahkan. Menjadi seorang guru yang menjaga etika dan adab dalam bekerja serta saya akan membantu organisasi saya untuk
untuk mencapai KP, visi dan misi. Kepakaran yang saya ada selain daripada jawatan yang dipohon ialah saya mempunyai pelbagai kemahiran dalam berbahasa seperti bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Hal ini kerana dari zaman sekolah dan zaman universiti saya amat menitik beratkan kemahiran komunikasi dan menulis dalam pelbagai bahasa. Saya juga mempunyai kemahiran dalam memimpin sesebuah organisasi dengan baik berdasarkan pengalaman saya pada zaman sekolah dan zaman universiti. Saya pernah menjawat jawatan sebagai penolong ketua pengawas pada zaman sekolah dan pernah menyandang jawatan sebagai naib pengerusi Persatuan Mahasiswa Jabatan Dakwah dan Kepimpinan dan menjadi exco dalam Kelab Sahabat Aqsa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu, saya juga mempunyai kemahiran menjadi seorang motivator. Hal ini kerana pada waktu cuti semester atau waktu lapang saya akan mengikuti kursus motivasi dan pembangunan insan untuk menjadi seorang motivator. Seterusnya, saya akan menjawab soalan kategori soalan umum pula. Integriti adalah nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan kita. Integriti bermaksud kejujuran, kepercayaan dalam segala tindakan kita. Integriti juga bermaksud memegang teguh prinsip moral dan etika dalam kehidupan kita. Oleh itu, kepentingan integriti sangat penting dalam kehidupan kita. Antara kepentingan integriti adalah untuk meningkatkan kepercayaan. Integriti membantu kita membina kepercayaan dengan orang lain. Apabila kita mematuhi nilai moral dan etika, orang lain akan mempercayai kita. Ini kerana mereka tahu bahawa kita akan melakukan apa yang kita katakan dan kita akan melakukan apa yang betul. Oleh itu, integriti membantu kita membina hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, integriti dapat meningkatkan kredibiliti. Integriti juga membantu meningkatkan kredibiliti kita. Kredibiliti bermaksud kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh orang lain. Apabila kita mematuhi nilai moral dan etika, orang lain akan melihat kita sebagai seorang yang boleh dipercayai. Ini akan membantu meningkatkan kredibiliti kita dalam masyarakat. Pada pandangan saya, kemahiran berkomunikasi memainkan peranan yang penting untuk menjadikan diri kita sebagai calon terbaik mengisi jawatan kosong yang kita pohon. Melalui teknik komunikasi yang berkesan, kita boleh mengikat panel tunggu dua untuk memilih kita. Kebolehan dan kemampuan seorang pekerja bukan hanya diukur daripada betapa tinggi atau cemerlangnya kelayakan akademik yang dimiliki. Kemahiran berkomunikasi ialah antara elemen utama dituntut dalam hampir kesemua jenis pekerjaan bagi mereka yang makan gaji maupun bergelar pos perniagaan sendiri. Kemahiran itu cukup penting bagi memastikan kelancaran urusan kerja sama ada dalam komunikasi sesama rakan sekerja maupun dengan pihak luar. Lebih-lebih lagi untuk meraih kepercayaan, keyakinan dan sambutan pelanggan. Tanpa kemahiran komunikasi, perbincangan mengenai sesuatu perkara, kerja akan sukar mencapai kesepakatan secara profesional dan harmoni. Malah, berisiko mencetuskan percakapan, pendapat yang serius serta ketidakpuasan hati, sekaligus menjejaskan keberkesanaan pelaksanaan. Lebih memburukkan keadaan, kelemahan dalam komunikasi boleh menimbulkan konflik sama ada secara terang-terangan maupun terpendam sehingga membawa kepada pertelingkahan atau permusuhan yang pasti memberi kesan negatif terhadap organisasi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.